warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul kat sini lah untuk chapter yang kedua. Patutnya kita nak ke depan sikit sebab sana panas, matahari pun masih lagi terik, masih lagi silau untuk tuan-tuan berdiri kat sana. Maka kita cari tempat yang redup sikit. Cuma saya akan ceritakan daripada jauh sahaja. Okey, maka yang pertama saya akan ceritakan berkenaan dengan Masjid Nabawi yang ada pada sini. So Masjid Nabawi ni tuan-tuan, dia dibina pada tahun kedua Hijrah. Tahun bila? Tahun kedua Hijrah. Semalam kita cerita pasal Masjid Quba. Masjid Quba dibina pada tahun berapa? 1 Hijrah, tahun yang pertama Hijrah. Tetapi ketika Nabi SAW datang ke Madinah ini tuan-tuan, dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, bila Nabi dah keluar daripada Quba, maka Nabi masuk dekat Madinah, masuk dekat Masjid Nabawi. Sampai dekat sini, maka semua penduduk Madinah pada ketika itu semua berebut nak Nabi jadi tetamu dia. Okey, semua jemputlah Muhammad datang rumah aku jadi tetamu aku, duduklah rumah aku dan sebagainya. Tetapi apa kata Nabi? Nabi sebut dekat semua penduduk Madinah pada ketika itu, da'uha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan unta aku, maka di situ dia akan berhenti. Sesungguhnya dia telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya unta Nabi ni dah telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dekat mana dia nak berhenti dekat Madinah. Maksudnya kalau unta Nabi berhenti dekat situ, maka kat situlah Nabi akan tinggal. Maka kat situlah Nabi akan buat masjid, maka di situlah Nabi akan tinggal dekat Madinah Al-Munawwarah. Maka sampai dekat sini, maka unta Nabi betul-betul berhenti dekat betul-betul kat kubah hijau sana tu. Kalau kita nampak kubah hijau, maka dekat kubah hijau tu ada satu pintu, maka dekat area situlah lebih kurangnya dikatakan unta Nabi berhenti. Maka penduduk Madinah tak puas hati, kenapa Nabi berhenti dekat situ? Maka unta Nabi pun bangun lagi sekali. Nabi kata Nabi kejutkan unta Nabi, bangun lagi sekali, pusing lagi sekali. Pusing 2-3 kali, maksudnya unta Nabi berhenti dekat tempat yang sama juga. Maka Nabi tahulah ketika itu, maka dekat sinilah aku akan tinggal betul-betul dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tinggal dekat rumah seorang sahabat yang namanya siapa tuan-tuan? Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk setahun dekat rumah Abu Ayyub. Setahun selepas itu barulah Nabi pun dah duduk setahun dekat Madinah. Nabi pun dah ada riki-riki, Nabi pun dah kenal seluk-beluk Madinah dan sebagainya. Setahun selepas itu Nabi ada jumpa satu tanah sebelah Masjid Nabawi. Lagi ada satu tanah yang sekarang ni berdekatan dengan rumah Nabi SAW, yang berdekatan dengan makam Nabi, yang berdekatan dengan kubah hijau. Maka Nabi jumpa satu tanah. Tanah tersebut milik 2 orang anak yatim, nama dia Sahal dan Suhail. Nabi pergi jumpa anak yatim tadi tu. Nabi kata, aku nak beli tanah ni, wahai anak yatim ni, aku nak beli, wahai Sahal dan Suhail, aku nak beli tanah ni, aku nak buat masjid. Maka Suhail kata, apa, tak apalah Muhammad, kau ambil je tanah ni sebagai hadiah daripada aku kan. Tetapi Nabi tolak hadiah. Nabi kata, tak apalah, aku still bayar juga. Maka Nabi membayar dengan harga 10,000 dirham. Dengan harga 10,000 dirham, maka Nabi dapat tanah tersebut dan maka Nabi membuat Masjid Nabawi yang ada pada hari ini. So, keluasan yang asalnya pada Masjid Nabawi adalah yang pertama-tama sekali adalah pada 1050 meter sahaja persegi pada ketika itu. Itu yang pertama. Dan masjid yang pertama ni tuan-tuan, dia berada di kawasan Babu Salam. Ada yang masuk Babu Salam, pintu pertama ada dulu. So kalau pintu satu tu namanya Babu Salam. So pintu tu merupakan kawasan asal bagi Masjid Nabawi. Okey. So pintu satu, pintu Babu Salam, yang pintu ada warna-warni, dindingnya warna-warni, ada hijau, ada merah, ada biru, ataupun tempat laluan yang tuan-tuan lalu tu untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dah lalu situ? Ada belum? Ada belum. Okey. So dekat situ tuan-tuan boleh ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa, setiap hari, tak ada masalah. Nak pergi pagi, nak pergi pukul 9, dia akan buka sepanjang masa untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk Raudah tidak pakai permit. Tapi untuk ziarah makam Nabi tidak ada permit. Bila-bila masa saja. Untuk yang lelaki boleh masuk dekat pintu Babu Salam, pintu satu, masuk saja. Itulah laluan yang diberikan bagi sampai dekat makam Nabi. Bagi salam dekat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Maka itulah kawasan masjid yang asal. Okey, dan Masjid Nabawi tuan-tuan telah mengalami 8 kali pembesaran sampai ke hari ini. Okey, dan hari ini tuan-tuan, Masjid Nabawi ini boleh memuatkan lebih kurang sejuta jemaah dalam satu masa. Maksudnya dalam satu masa ni memuatkan sejuta jemaah dalam satu masa. Sebab itulah Masjid Nabawi pada hari ini memang sekarang pun dalam proses pembesaran lagi, nak menuju proses pembesaran yang kali yang ke-9 untuk memuatkan lebih kurang 3 juta jemaah dalam satu masa. Jadi kita doakan mudah-mudahan dimudahkan urusan dan boleh ramai lagi datang dekat Madinah insya-Allah. Maka ini Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, fadilat yang Nabi sebut kalau solat dekat dalam masjid Nabi ni, Nabi sebut solatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Kata Nabi, solat dekat masjid aku ni, dekat Masjid Nabawi ni, pahalanya 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Tuan-tuan solat dekat dalam ke, dekat dataran ke, tuan-tuan akan dapat 1000 kali ganda. Solat sunat ke, solat fardu, tuan-tuan akan dapat 1000 kali ganda. Maksudnya tuan-tuan solat je kat mana? Dekat dalam masjid ataupun dekat dataran masjid. Tapi kalau luar masjid, hotel, tak dapat 1000 kali ganda. Jelas? So luar pagar tak dikira. Walaupun tuan-tuan cepat macam mana, lambat macam mana sekalipun, sempatkan untuk masuk ke dalam kawasan dataran. Jadi tuan-tuan kena ingat, dataran ni pula, kalau kawasan depan ni, depan kat sini tuan-tuan, tak dikira dapat pahala berjemaah. Dapat 1000, tapi tak dapat pahala berjemaah. Sebab imam kat mana? Imam dekat belakang sana.
Okey. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak masuk dalam mindset tuan-tuan, imam kat mana? Dekat kubah hijau. So kalau tuan-tuan kena perasan, kalau tu kubah hijau tu kat mana? So lain dengan kubah hijau itulah imam. Depan kubah hijau, tuan-tuan depan kubah hijau, maka tuan-tuan tak dikira solat berjemaah. So tuan-tuan solat sini ke, solat dekat belakang ke, solat dekat mana? Kalau dah melebihi kawasan kubah hijau tu maksudnya tuan-tuan takkan dapat pahala berjemaah. Maksudnya tuan-tuan kena solat ke belakang sana. Jelas? So yang perempuan kena ke belakang sana, yang lelaki pun kena ke belakang sana. So jangan solat dekat area sini. Kalau lambat macam mana pun kena cuba juga sampai dekat ke belakang sana. Jangan sampai ke depan imam. Sebab kalau tuan-tuan solat depan imam, maka tak dapat pahala berjemaah bersama dengan imam Masjid Nabawi. Jelas? Itu berkenaan dengan Masjid Nabawi. Sebab itulah Nabi sebut, solat dekat masjid aku ni dapat 1000 kali ganda. Maka jangan lepaskan peluang, jangan tinggalkan peluang, jangan sia-siakan peluang yang ada lah. Maka itulah Masjid Nabawi. So tuan-tuan boleh tengok kat sini, yang tuan nampak menara warna hijau, nampak menara warna hijau. Maka itulah menara yang pertama ada pada Masjid Nabawi. So Masjid Nabawi ni tuan-tuan asalnya tak ada menara. Dia cuma ada lantai saja yang berlantaikan pada pasir dan bumbung beratapkan lepas tapak sahaja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dinding. Cuma ada padang pasir dan pelepah tamak sahaja. Menara semua tak ada. Menara yang pertama adalah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Okey, itulah menara yang pertama. Tuan nampak yang warna hijau tu lah. Okey, dan belakang dia ada kubah warna hijau. Kubah warna hijau tu dekat bawah tu ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? So bawah tu ada makam Nabi, ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tapak asal kepada Masjid Nabawi yang ada pada hari ini. So kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang kedua yang kita boleh buat dekat Madinah ini adalah masuk raudhah. Kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Okey, berkenaan dengan raudhah, tuan boleh tengok sini. Okey, saya tunjukkan kejap. Okey. Ini mimbar Nabi. Okey, so yang ini mimbar Nabi. Ini tuan tengok ni, ini merupakan mimbar Nabi. Okey. So raudhah tu Nabi sebut di antara mimbar aku dan makam dan rumah Nabi. Rumah Nabi tuan nampak yang pakai hijau hujung sana. Okey, depan sikit apa? So, sana ada pakai warna hijau. So itulah rumah Nabi. So raudhah ni tuan-tuan, dia di antara mimbar dan kawasan pagar. So ini je raudhah. Kalau tuan-tuan solat sebelah sana, tuan-tuan ada mimbar tu hujung sana lagi, maka tuan-tuan tak dikira masuk dalam raudhah. Raudhah ni di antara mimbar Nabi. Ini mimbar Nabi. Okey, sampailah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja kawasan raudhah. Okey. So, kalau tuan-tuan solat dekat sebelah sana lagi, contoh lebih daripada sana, maka tak dikira sebagai kawasan raudhah. Jelas? Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan solat ke belakang sekalipun, belakang dekat sini pun, selagi masih dalam kawasan ini, maka tuan-tuan masih dalam kawasan raudhah. Jelas? Maka ini mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang ini. Yang ini merupakan mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mihrab apa tuan-tuan? Masa Nabi jadi imam dekat Masjid Nabawi, inilah mihrab Nabi. Inilah tempat Nabi jadi imam. Kat sinilah imam Nabi suruh imamkan solat. Jelas? Lepas solat, tentu solat Jumaat Nabi akan naik mimbar Nabi dekat sini. Jelas? So mimbar ni tak digunakan dah. Okey, mimbar ni tak digunakan dah. Dia akan pakai mimbar yang lain, iaitu di kawasan belakang kawasan raudhah. Tuan-tuan ada tangga tinggi, yang ada tempat duduk dekat atas tu kan. Maka itulah mimbar yang digunakan pada hari ini. Zaman Nabi guna mimbar tersebut. Okey. So kawasan inilah kawasan Raudhah Asy-Syarifah. Maka Nabi sebut di antara rumah aku sana tu, iaitu hari ini makam Nabi sampai ke mimbar aku itulah Raudhah Asy-Syarifah, iaitu taman-taman syurga yang Nabi sebut. Kalau masuk dalam tu, insya-Allah Allah akan makbulkan doa tuan-tuan. Jadi buat usahalah untuk masuk ke dalam Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tuan-tuan nak perasan, so kubah hijau ni, kalau tuan-tuan tengok dekat kubah hijau sana kan, so kubah hijau tu merupakan makam Nabi. Okey. Lepas tu dia ada satu lagi kawasan kubah, namanya kubah warna putih dekat depan. Kalau tuan pasang kan, so dia ada dua kubah besar, kubah hijau dan kubah putih. So kubah hijau tu makam Nabi dan kubah putih tu mihrab Nabi. Maksud di antara kat kawasan itu adalah kawasan Raudhah Asy-Syarifah. Maksud kalau tuan-tuan nak bagi salam dekat Nabi, contoh daripada luar sampai saja kat kawasan kubah putih pun boleh bagi salam dah. Sampai kubah hijau boleh bagi salam, ataupun selepas kubah hijau pun tak ada masalah untuk bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Inilah kawasan Raudhah. Tuan-tuan masuk Raudhah dah? Dah masuk. Ada yang belum masuk lagi? Rupa belum masuk lagi. InsyaAllah tak ada masalah, kita akan uruskan lah. Jadi itu saja buat masa ini untuk perkawasan ini. Dan kawasan yang terakhir untuk saya ceritakan untuk tuan-tuan adalah kawasan perkuburan Baqi'.